pengundi awal PRK Dun Chini tunai tanggungjawab esok. Imbasan suhu sekali sahaja di pusat Kiblah. Berita Wilayah 29 Jun 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azamudin Husin dan ini norma baharu kebiasaan baharu. Kami akan memberi anda perkembangan berita laporan wartawan-wartawan kami di seluruh negara. Bersama rakan saya hari ini, Zara Zamri. Saya Zara Zamri akan menjadi pengantara untuk laporan langsung kemaskini berita negeri-negeri. Hari ini 3 negeri akan bersama berita wilayah. Pahang membawakan keistimewaan kain tenun Pahang Diraja. Sabah akan melaporkan perkembangan semasa banjir di sana dan dikabarkan 15 pusat pemindahan sementara telah dibuka. Sementara Sarawak pula melaporkan inisiatif menyelamatkan kehidupan marin menerusi projek Tukun Berbola Tiruan. Perinciannya kita akan bersama Muhammad Syarizam Awang, Rosihanis Abdul Rahman dan Damia Cassandra Manja sebentar lagi. Esok pengundian awal pilihan raya kecil PRK Dun Chini berlangsung melibatkan 18 anggota polis. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Azhar Azizan Harun dalam kenyataan memaklumkan semua pengundi awal akan menunaikan tanggungjawab di bilik maklumat Balai Polis Chini. Pusat pengundian awal akan dibuka bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Sepanjang proses undi awal itu, pematuhan garis panduan pencegahan COVID-19 yang berkuat kuasa seperti penjarakan sosial, amalan pemakaian pelitup separuh muka, penggunaan cecair pembasmi kuman dan sarung tangan serta saringan suhu badan akan dilaksanakan. Video tata cara mengundi dalam kebiasaan baru boleh ditonton melalui Facebook SPR ataupun Akademi Pilihan Raya. Proses pengundian awal itu akan turut disaksikan ejen calon dan pemerhati pilihan raya yang dilantik SPR selain disiarkan secara langsung di Facebook SPR. Semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokap Balai Polis dan pengiraannya akan dibuat pada hari pengundian di pusat pengiraan undi di Bilik Maklumat Balai Polis Paloh Hinai. PRK Chini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional dan 2 calon bebas. Hari mengundi berlangsung pada 4 Julai depan, membabitkan 20,990 pengundi. Dalam pada itu, pasukan bomber dan penyelamat Chini bersiap siaga 24 jam untuk menghadapi sebarang situasi kecemasan sepanjang tempoh PRK Dun Chini yang melibatkan kerjasama Balai Bomber dan Penyelamat BPP Peramu dan Pekan. Untuk hari pengundian awal esok, Ketua BPP Chini Muhammad Fazilah Zainal Abidin berkata pasukannya telah melakukan operasi nyakuman di pusat mengundi bagi mengelak risiko penularan jangkitan COVID-19. Sini kita dah bermula daripada mula PKP diarahkan. Jadi PKP yang peringkat awal lagi kita dah buat sanitasi awal untuk pusat-pusat yang penting lah, macam tempat-tempat perhimpunan yang public lah. Okey. Prosedur masih sama, kita gunakan bahan-bahan yang dah dibekalkan oleh jabatan dan sanitasi semasa itu bergantung pada arahan PKB majlis, itu Datuk Dius ni yang keluarkan arahan, dan kemudian sanitasi ulangan itu bergantung kepada kepentingan. Beliau menyatakannya selepas Majlis Lawatan Kerja Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib ke BPP Chini. BPP tersebut menerima sebuah unit kenderaan penyelamat kebakaran FRV untuk operasi menyelamat dan memadam kebakaran di kawasan pedalaman. BPP yang mula dibina pada akhir Disember 2016 dengan peruntukan RM4.4 juta mula beroperasi sepenuhnya 1 November tahun lalu. Saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti dulu sidang media berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nohayati Rusli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 16 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kes kumulatif yang telah dipulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge berward adalah sebanyak 8,334 kes, iaitu bersamaan dengan 96.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 29 Jun 2020 jam 12.30 hari, terdapat 3 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,637 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 182 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 3 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan warga negara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara adalah juga di kalangan warga negara Malaysia, iaitu di Selangor 1 kes saringan pra-persedia bagi rawatan penyakit barah leukemia. Yang kedua, di Sabah 1 kes saringan tempat kerja, iaitu sebuah pasar umum di Sandakan. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti yang Kementerian Kesihatan pernah memaklumkan sebelum ini, Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah ataupun Home Surveillance Order telah mula dikuatkuasakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, iaitu Akta 342 sejak 10 Jun 2020. Ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bilangan person under surveillance, iaitu PUS, yang discharge dari pusat kuarantin pada 10 Jun 2020 dan kemudiannya diletakkan di bawah Home Surveillance Order adalah seramai 5,909 orang, iaitu bagi melengkapkan tempoh kuarantin selama 14 hari. Namun demikian, daripada jumlah ini hanya 4,437 orang yang telah direkod menjalani ujian COVID-19 di klinik kesihatan ataupun klinik swasta pada hari ke-13. Daripada jumlah tersebut, 3 kes telah dikesan positif COVID-19 dan seramai 1,472 orang masih perlu menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13. Ingin dimaklumkan bahawa semua individu yang pulang dari luar negara, iaitu termasuk rakyat Malaysia, pemastautin tetap dan mereka yang dibenarkan masuk atas urusan kerja, wajib menjalani kuarantin di tempat kediaman masing-masing selama 14 hari seperti yang dinyatakan dalam garis panduan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah Kediaman, iaitu Annex 14B. Individu di bawah perintah ini juga dikendaki mengikuti beberapa langkah seperti yang telah ditetapkan dalam garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia, iaitu bilangan 5 2020 Annex 10A dan 10B Home Assessment Tool. Antara syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut. Yang pertama, memakai pelitup separuh muka ataupun face mask sepanjang perjalanan dari pintu masuk antarabangsa ke rumah. Yang kedua, jika bergejala, dikehendaki menghubungi pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Nombor 3 ialah gelang perintah pengawasan hendaklah dipakai sepanjang masa perintah pengawasan dan pemerhatian. Yang keempat, menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13 di klinik kesihatan ataupun klinik swasta yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan mendapatkan salinan keputusan ujian tersebut.
Dan yang kelima ialah hadir ke pejabat kesihatan daerah yang terdekat dengan laporan ujian COVID-19 untuk mendapatkan perlepasan daripada menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah serta untuk menanggalkan gelang perintah pengawasan pada hari ke-14 oleh PKD. Kerajaan memandang berat kepatuhan perintah pengawasan dan pemerhatian ini. Ingin dimaklumkan bahawa kegagalan mematuhi perintah ini dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 22 Akta 342. Sekiranya disabitkan dengan kesalahan ini, individu yang terbabit boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta 342. Pejabat kesihatan daerah bersama agensi lain terlibat telah diberi kuasa untuk mencari dan mengambil tindakan ke atas individu yang didapati melanggar syarat di bawah perintah ini. Mereka boleh didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali. Justru pihak kementerian menyeru penggembara yang pulang ke Malaysia supaya terus bekerjasama kepada pihak Kementerian Kesihatan dan patuh kepada syarat di bawah perintah ini. Ahli keluarga kepada individu yang diletak di bawah Home Surveillance Order juga perlulah memainkan peranan dengan menasihati dan memastikan mereka akur serta tidak melanggar arahan sehingga boleh mengakibatkan mereka dikenakan hukuman. Kerjasama semua pihak adalah diharapkan agar kita dapat sama-sama memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Kementerian ingin mengingatkan masyarakat untuk terus mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan iaitu elakkan 3S atau 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP iaitu S syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan berterusan. Ingin dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan uji setakat ini ialah 42,023 ujian dan bilangan kes yang positif adalah 3,375 kes. Kes yang masih aktif telah berkurangan kepada 6 kes sahaja. Kes yang sembuh telah meningkat kepada 3,335 kes dan kes kematian kekal 34 orang. Pada hari ini tiada pertambahan kes dan kluster ini telah melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 29 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,297 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,283 individu bersamaan dengan 83.5%. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 733 kes bersamaan dengan 3.6%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 635 kes iaitu bersamaan dengan 86.6%.
Dimaklumkan saringan COVID-19 di 450 pasar di seluruh negara sehingga 29 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 44,886 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 34,130 individu iaitu bersama dengan 76%. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 276 kes iaitu bersama dengan 0.8% dan mereka yang bergejala adalah 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 238 kes iaitu bersama dengan 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 29 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 18,212 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 16,361 individu iaitu bersama dengan 89.8%. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 30 bersama dengan 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 5 kes iaitu bersama dengan 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 25 kes iaitu bersama dengan 83.3%. Dimaklumkan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 29 Jun dan dikesan positif COVID-19 adalah seramai 624 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 1 kes iaitu rakyat Malaysia yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara Fiji dan New Zealand tetapi tidak dibenarkan masuk dan pulang ke negara dan transit melalui Singapura. Beliau telah didapati positif. Juga dimaklumkan bilangan PUS discharge dari stesen kuarantin pada 10 Jun 2020 diberi home surveillance order dan telah tamat home surveillance order adalah sejumlah 5,909 dan jumlah diberi pelepasan dari menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah adalah 4,437 individu. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 29 Jun 2020 adalah seramai 60,306 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah seramai 2,575 kes dan daripada jumlah tersebut 94 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi setakat ini dan jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu bersama dengan 0.2%. Seterusnya dimaklumkan laporan pesakit yang masih dirawat dan diasingkan di hospital sementara MAIPS adalah seramai 18 orang iaitu 7 warga negara dan 11 bukan warga negara. Jumlah kumulatif kes dan pesakit dirawat setakat ini adalah 1,382 dan 1,364 iaitu bersama dengan 98.7% pesakit telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward. Dimaklumkan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 29 Jun 2020. Kluster pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring setakat ini ialah 1,661. Jumlah kes yang positif dikesan ialah 647 yang melibatkan 644 bukan warga negara dan kadar positif adalah 38.9%. Yang kedua ialah kluster depo tahanan imigresen Semenyih iaitu individu yang disaring ialah 1,785 dan jumlah kes yang positif kekal 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara dan kadar positif ialah 3.7%. Yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring kekal 1,477 dan jumlah kes positif ialah 62 dan 62 melibatkan bukan warga negara dan kadar positif adalah 4.2%. Dan terakhir ialah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya. Kluster ini telah pun tamat tempoh pengawasan selama 28 hari tiada pertambahan kes iaitu individu disaring kekal 101 dan jumlah kes yang positif melibatkan bukan warga negara adalah 2 kes.
Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 29 Jun 2020. Setakat ini tinggal 17 kluster yang masih aktif, tetapi pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 setakat 28 Jun 2020 menggunakan kaedah RT-PCR. Dan kapasiti makmal setakat ini adalah 36,812 ujian seharian. Dan hari ini ujian seharian yang dilaksanakan ialah 5,407, iaitu bersama dengan 15%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit yang akan menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan seluruh negara adalah sejumlah 46,726 pesakit. Dan daripada jumlah tersebut, 20 pesakit dikesan positif COVID-19 dan iaitu bersamaan dengan 0.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat 28 Jun 2020 adalah sejumlah 40,733 ujian. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 141, iaitu bersamaan dengan 0.3%. Dan ingin saya rumuskan, hari ini kita berjaya mengesan 3 kes positif, 1 kes import dan 2 kes penularan tempatan melibatkan warga negara Malaysia. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, silakan. Kerajaan telah membenarkan 54 taman tema air beroperasi pada 1 Julai hadapan. Jadi secara khususnya apakah SOP yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan memandangkan kita tidak pasti sejauh mana kebersihan air yang digunakan di taman tema terlibat dan ia terpaksa dikongsi oleh ramai pengunjung memandangkan mereka tidak kalau kita faham taman tema itu tidaklah terlalu kerap untuk untuk air itu ditukar atau semua. Jadi pada masa pandemik ni macam mana? Betul. Macam mana? Betul. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari isu ini, kita menasihatkan semua orang ataupun tema-tema yang terlibat mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan. Dan apa yang penting ialah untuk kita amalkan penjarakan sosial. Jadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah kalau ada perhimpunan ataupun kesesakan apabila kita membuka tema-tema ini. Tetapi sekarang ni yang ditetapkan, kita hadkan pengunjung di tema-tema ini, kita tidak membuka 100%, tetapi kita harapkan setiap individu yang pergi ke tema-tema ini untuk pastikan mereka mengamalkan penjarakan sosial. Air mengikut kebersihan, iaitu mereka menggunakan klorin dan sebagainya, yang itu kita bukan perkara yang baru, tetapi perkara yang sentiasa mereka laksanakan, dan kita juga nasihatkan untuk meningkatkan lagi aktiviti pembersihan di kolam-kolam tersebut. Assalamualaikum. Farhan daripada Bernama. Semalam media antarabangsa ada melaporkan terdapat 2 kes positif import melibatkan warga Cambodia yang travel direct flight dari Malaysia ke Cambodia pada Jumaat. Dan dalam pesawat yang sama terdapat 2 rakyat Malaysia. Soalan saya, adakah KKM aware tentang perkara ini dan adakah aktiviti pengesanan kontak rapat kepada 2 rakyat Cambodia dan 2 rakyat tempatan sedang dilakukan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita baru dimaklumkan oleh International Health Regulation di Cambodia, dan maklumat telah pun kita terima, dan aktiviti pengesanan ataupun case detection akan dijalankan. Jadi kita maklum dan kita akan ambil tindakan dengan segera untuk melihat kepada mereka yang bersama dengan terdedah dengan 2 orang ni lah. 2 orang ni pelancong ke atau macam mana? Yang kalau kita lihat, salah seorang daripada mereka merupakan kes lama di Malaysia, iaitu kes 1051. Jadi walaupun mereka telah dikesan positif, tetapi mungkin itu virus shedding yang dikesan. Jadi mungkin tidak membimbangkan. Yang kita dah discharge, tetapi mereka masih dikesan positif menggunakan RT-PCR contohnya. Tetapi virus yang dikesan itu ialah virus yang mati. Yang tu satu, iaitu kes aktif 1051. Yang satu lagi, seorang lagi merupakan pelajar tahfiz
dan Kementerian Kesihatan telah memulakan siasatan dan active case detection diperlukan untuk kita kesan kedua-dua kes tersebut. Dan kementerian juga bekerjasama dengan pihak lapangan terbang dan juga airline untuk kita mengenal pasti individu-individu yang terdedah kepada kes tersebut yang duduk di depan dan juga di belakang. Jadi 2 seat depan dan 2 seat belakang kita akan kenal pasti dan juga akan melaksanakan acute case detection dan menjalankan ujian saringan dan pastikan mereka tu negatif. Nak confirm, maksudnya 2 rakyat Cambodia tu pernah dikesan positif di Malaysia. Ya, iaitu yang pertama ialah kes 1051, iaitu kes yang telah pun kita kesan dulu dan telah kita asingkan dan kita beri rawatan dan selepas tempoh 2 minggu kita discharge dan mereka kembali ke negara masing-masing dan mungkin diambil saringan ketika itu. Perkara ini berlaku ada 2-3 kes yang lepas pun bersama dapat kita kesan yang positif, tetapi positif yang lemah, iaitu virus yang telah mati tetapi masih dikesan oleh ujian RT-PCR. Jadi kita kena maklumkan dengan kita kena lihat CT value dia dan juga maklumkan yang kes ni lah kes yang lama, bukan kes yang baru dijangkiti. Good evening, Dato'. Just need details on today's import case. You said the guy had travel history to New Zealand and Fiji, but stranded in transit or something like that? So this 28 years old man had travelled to Fiji but denied entry, and he was put on quarantine. And then he went to New Zealand again, also denied entry, put on quarantine, came back, transit in Singapore airport, and then came back to Malaysia. And then we did a test positive. So we have isolated this man. Also, there's a rise in people in ICU and someone requiring ventilator support. Any details on that? We have 4 cases. Yesterday we have 2 cases. So some of the cases are category 4, for example, deteriorated. So 2 cases deteriorated. So now we have 4 cases. Yesterday we only have 2 without ventilation. So 2 patients have deteriorated from category 4 to category 5. So 1 patient needed a ventilation. So now total we have 4 cases in the ICU and 1 case need ventilation. Selamat petang, Datuk. Kumara from Malaysia KZ. Saya ada soalan. Orang yang pulang ke Malaysia ada pilihan untuk membuat saringan menggunakan antigen RTK, antibody RTK ataupun RT-PCR. Didn't the ministry mention several months before that antibody RTK is not recognised dan RT-PCR is the only way to effectively test for COVID-19? Why the sudden inclusion of RTKs for testing Malaysians and foreigners flying back in? Okay, let me explain again. When they come back, the day one, we do RT-PCR or RTK antigen, whereby we wanted to detect the virus. Virus is an antigen. When the result negative, then we put them on home surveillance order for 14 days. Now, if they already day 1 is negative, detected negative for RTK, either RTK antigen or RT-PCR, day 13 we can actually measure the antibody. If his antibody is positive, that means then we will proceed to do the RTK and RT-PCR. So we can use the RTK antibody day 13, but not for day 1. Because day 1 you do it, virus in the body, there's no response. The antibody will take about 5 to 7 days before you can get IgM first, followed by IgG. That is 5th day or even 7th day. Then you see the IgG on the 7th day. So on the 13th day, the antibody, if there's a virus, the antibody will be positive. But if it's negative, then we know that person has not been exposed to a virus because there's no antibody response. Plus, the first day is negative. So it's much, this is what we've been recommended. Even our home surveillance from day 1, we are using the antibody for day 13, not for day 1. Okay?
Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan saya ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat kita dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, memiliki kain tenun Pahang Diraja menjadi impian ramai wanita. Namun, ada masanya harganya yang mencecah ribuan ringgit menjadi penghalang. Ini pilihan buat penggemarnya. Kewujudan tenun Pahang Diraja Felda di Chini Pekan yang beroperasi sejak 2012 menawarkan kain tenun pada harga yang lebih murah berbanding dibuat secara tradisional tanpa mencecaskan kualitinya. Berita wilayah berlintas langsung dari Pusat Tenun Pahang Diraja Felda Chini bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan Rozi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Tenun Pahang Diraja Felda atau nama asalnya Tenun Pahang Felda beroperasi di Chini Pekan sejak tahun 2012 di bawah unit usahawan Jabatan Pembangunan Komuniti Felda. Dan pada 7 November 2013 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah menganugerahkan nama Tenun Pahang Felda kepada Pusat Tenun Pahang Diraja Felda. Dan untuk perinciannya, saya kini bersama dengan pengurus Pusat Tenun Pahang Diraja Felda ini iaitu Encik Effendi Jamaluddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi mungkin Encik Effendi boleh kongsikan mengenai Pusat Tenun Pahang Diraja Felda ini dan juga material yang digunakan untuk tenunan. Baik, di sini kita ada dua jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran secara tradisional menggunakan kek tenunan. Okey, dan juga di sini kita ada pengeluaran menggunakan mesin. Jadi material yang kita gunakan di sini adalah sutera lah. Sutera spansel lah. Okey, jadi sutera campuran. Dan kita produk-produk yang kita keluarkan di sini adalah seperti kain pasang 4.5 meter. Kita juga ada kain sampin lelaki daripada tenun Pahang, daripada sutera, dan juga kita ada juga shawl. Shawl ni untuk perempuan lah saja. Jadi apakah antara fasiliti yang terdapat di pusat tenun ini? Baik, untuk pengunjung yang datang, di sini kita ada galeri lah. Tentunya boleh shopping, membeli belah lah kain tenun Pahang di sini. Selain daripada itu, bagi mereka yang ingin melihat teknik pembuatan secara manual, kita ada membuat di sini dan boleh buat demonstrasi. Maknanya boleh cuba untuk buat yang mana berminat lah, boleh cuba untuk buat kain tenun. Okey, dan seperti yang sedia maklum, bila melibatkan tenun ni semestinya harganya boleh mencecah hingga ribuan ringgit. Tapi saya difahamkan bahawa harga tenun di sini adalah jauh lebih murah dengan kualiti yang masih tetap sama. Jadi mungkin Encik Effendi boleh jelaskan. Ya, memang begitu. Harganya memang mahal lah. Sungguh pun begitu oleh kerana kita mengeluarkan secara banyak dalam kuantiti volume yang tinggi. Jadi kita dapat merendahkan sedikit kos berbanding dengan 100% buatan manual. Untuk setahun agak-agak berapa anggaran tenun yang dihasilkan di sini? Okey, sepanjang setahun kita boleh keluarkan sehingga 3,000 meter. Jadi itu sepanjang setahun lah, itu maksimum pengeluaran kita. Okey, terima kasih Encik. Dan untuk anda yang ingin dapatkan produk-produk tenunan, boleh datang ke Pusat Tenun Diraja Felda ini di Chini 3 Pekan Pahang yang beroperasi dari hari Isnin hingga hari Jumaat pada jam 8 pagi sehingga ke jam 5 petang. Dan untuk itu sekian sahaja lintas langsung dari Pekan Pahang. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rozi Hanis.
Kementerian Kesihatan KKM merafak sembah atas perkenan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar untuk membiayai kos membaik pulih wad perubatan perempuan Hospital Aminah HSA Johor Bahru yang terbakar semalam. Dalam kenyataan di laman Facebook rasmi Sultan Johor, baginda turut menzahirkan akan melantik kontraktor bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dapat dijalankan segera dengan kos pembaikan ditanggung sepenuhnya Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pihak kementerian menzahirkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan baginda. Proses pembaikan hospital berkenaan dijangka dapat disegerakan hasil inisiatif baginda. Saya ingin merafak sembah terima kasihlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor kerana berkenan untuk membantu membaik pulih dengan cepat. Kerana kalau mengikut proses KKM mungkin mengambil masa yang lama dan titah tuanku untuk tiga pihak ini duduk iaitu Bomba, JKR dan juga KKM untuk menyiapkan plan yang terbaik untuk disiapkan, dan saya pun dah lawat semalam tempat tersebut. Ada sedikit sebanyak perkara yang perlu dibuat, terutama sekali kompleks yang terbakar tu satu ward yang dipanggil ward PP1 wanita. Yang terbakar tu panel yang ada bekalan oksigen, bekalan elektrik semua. Jadi keseluruhan bangunan tersebut perlu dibuat rewiring dan Beliau menyatakannya selepas lawatan kerja ke klinik Desa Cini 2 pekan. Kebakaran yang berlaku di Wad Perubatan Perempuan 1 HSA petang semalam tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Adham turut memaklumkan kementeriannya akan membuat penelitian serta pemeriksaan terhadap sistem pendawaian elektrik di semua hospital bawah kelolaannya di seluruh negara bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Mulai 1 Julai, saringan suhu badan hanya perlu dilakukan sekali sahaja di pintu masuk utama pusat beli belah. Malah kedai di dalam pusat beli belah tidak perlu menyaring suhu badan pelanggan tetapi masih perlu merekodkan kehadiran melalui aplikasi MySejahtera atau secara manual. Saringan suhu badan hanya perlu dilakukan di pintu masuk sahaja dan tidak perlu memeriksa suhu badan di setiap kedai yang mereka masuki. Kalau sekarang ni mungkin 10 kedai yang dimasuki 10 kali kena membuat saringan suhu badan. Keputusan tersebut dicapai hari ini menerusi mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKPP. Baik, perkembangan banjir di Johor hingga 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 116 orang melibatkan 33 keluarga berbanding 129 orang tengah hari tadi. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanandan berkata, 2 pusat pemindahan sementara PPS di Muar masih dibuka. Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Ali menempatkan 49 orang daripada 13 keluarga, manakala 80 orang melibatkan 22 keluarga berlindung di PPS SK Seri Menanti. Lintas langsung dari Sabah turut meninjau perkembangan banjir. Teruskan Muhammad Syahrizal Awang dengan laporannya. Jam. Terima kasih Zira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 4 petang tadi, penduduk terjejas banjir di 15 pusat pemindahan sementara PPS berjumlah 1,209 orang berbanding 1,210 tengah hari tadi yang melibatkan 377 keluarga dari 152 kampung. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, daerah terlibat ialah Kota Belud, Papar, Penampang, Beaufort, Tenem, Kota Marudu, Keningau, Pitas, Membakut, Putatan dan Tuaran. Di Tenem, 8 PPS dibuka menempatkan 236 keluarga melibatkan 751 penduduk dari 13 kampung. Di Kota Belud, jumlah penduduk di 4 PPS iaitu Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Masyarakat Muhibah Kampung Tombol, Dewan SRJK Chunghua dan Dewan SK Pekan Kota Belud kekal 323 orang melibatkan 102 keluarga dari 32
kampung. Di Papar, jumlah penduduk terjejas di Dewan Masyarakat Papar 59 orang, manakala di daerah Penampang 19 penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Kebudayaan Penampang. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas di Beaufort iaitu di Dewan Datuk Seri Panglima Haji Dun Banir meningkat kepada 57 orang, melibatkan 14 keluarga dari 24 kampung. 6 daerah lain yang turut dinaiki air namun tidak melibatkan pembukaan PPS ialah Kota Marudu dengan 7 kampung terjejas, Keningau 2, Pitas 4, Membakut 19, Putatan 3 dan Tuaran 17 kampung terjejas. Dalam pada itu, beberapa kawasan di Kota Belud dilaporkan beransur pulih berikutan cuaca baik pagi tadi. Bagaimanapun, Pegawai Daerah Kota Belud, Diana Abdullah, mengingatkan penduduk agar sentiasa berwaspada bagi mengelak sebarang insiden sekiranya hujan lebat kembali berterusan. Diharap juga semua penduduk KB sentiasa berhati-hati dengan sebarang kemungkinan, ya. Dan untuk pusat PKOB ini juga kami sentiasa siap siaga. Sementara itu, Yayasan Suce yang membuat tinjauan PPS di Kota Belud menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Tengok apa boleh kami bantu dari segi apa milk powder ke apakah pamper ke apakah. Tengok kalau boleh kami cuba pergi cari tengok boleh dapat di sini ke kalau perlu. Di Beaufort, sebuah PPS dibuka iaitu Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir bagi menempatkan penduduk terjejas dari Kampung Bakalau dan Kampung Baitam Laut. 3 tahun lagi naik ke atas rumah. Itulah kami ikut pindah kan. Sebab tidak ada juga ini laki-laki di rumah kan takut juga kami ni ada anak-anak ni. Juga apa ni macam senang juga. Banjir sikit lagi sampai di rumah lah. Itulah aku ada baby kan susah lah. Nanti mana tahu malam naikkan. Jadi terpaksalah kami minta tolong sama Jipam kan. Alhamdulillah lah. Syukur kami kena kasih selamatkan. Sehingga hari ini jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat penempatan sementara iaitu Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir Beaufort ini ialah seramai 57 mangsa. Mereka ini merupakan berasal ataupun penduduk yang tinggal di daerah Membakut dan juga di sekitar Beaufort ini. Yang pasti tujuan mereka ini ditempatkan di sini adalah bagi memastikan mangsa banjir ini mendapat bekalan makanan dan juga selamat daripada sebarang wabak penyakit yang melanda ketika banjir. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Sementara itu, sebanyak 25 sekolah rendah dan menengah di negeri ini ditutup hari ini berikutan terjejas banjir. Beberapa sekolah turut dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Sekolah yang terjejas ialah 12 buah di Beaufort, Kota Belud 8, Papar 2, manakala masing-masing satu sekolah di Penampang, Pensiangan dan Tenem. Dalam pada itu, RTM sempat melihat kerja pembersihan di Sekolah Menengah St. Michael Penampang yang terkesan akibat banjir. Seramai 80 orang terdiri bekas pelajar, badan bukan kerajaan NGO, sukarelawan dan guru sekolah berkenaan terlibat dalam pembersihan ini. Buku-buku tidak ada tetapi macam pintu, macam di bilik disiplin itu dinding habis terjejas lah. Sebab bayangkan berapa lama dia berendam. Dan kemarin late evening baru dia air itu surut. Pembersihan dijalankan di kelas pelajar, kantin, bilik guru dan kawasan sekolah. Sejumlah 10 juta keping pelitup sepermuka akan diagihkan kepada pihak sekolah dan badan keagamaan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Syafiee Haji Abdal berkata, bekalan pelitup sepermuka dari negara China ini dijangka tiba dalam tempoh terdekat. Kelengkapan perlindungan diri berkenaan bagi memudahkan pihak terlibat menjalankan aktiviti pembelajaran dan keagamaan. Datuk Syafiee menyatakan demikian ketika berucap sempena lawatan pembukaan sesi persekolahan pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kota Kinabalu, Bukit Padang. Sementara itu, Pengetua SMKA Kota Kinabalu, Datin Hasnah Muhammad Yaakob kata sesi pengajaran dan pembelajaran pasca PKP di sekolah berkenaan berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Seramai 109 pelajar tingkatan 5 dan 28 pelajar tingkatan 6 di SMK Agama Kota Kinabalu mengikuti sesi pembelajaran pasca PKP ini.
Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah. Budayakan norma baharu. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali bersama Zehra Zamri di Angkasa Puri. Zehra, silakan. Terima kasih Syarizam. Dan seperti biasa, untuk memudahkan merancang jadual harian berdasarkan keadaan cuaca semasa, Berita Wilayah berlangsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Abdul Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan imej satelit terkini, kelihatan satu gugusan kelompok awan aktif di kawasan utara rantau negara kita. Ia sedikit sebanyak memberi pengaruh di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Ia menyebabkan keadaan cuaca mendung dan dijangka akan berlarutan sehingga ke malam ini. Rata-rata di kawasan kita iaitu suhu maksima adalah 34 darjah Celsius dan juga ke bawah, dan amount hujan terkumpul tertinggi pada setakat ini dari pukul 12 pagi sehingga ke 3 petang ini iaitu 78 mm iaitu di bahagian Tawau negeri Sabah. Baik, keadaan cuaca semasa pula kelihatan satu iaitu garis badai terbentuk di kawasan utara Semenanjung iaitu telah pun memasuki Pulau Langkawi dan juga negeri Perlis, dan buat masa ini ia sedang melanda di kawasan Kubang Pasu negeri Kedah, dan juga ia juga boleh memasuki kawasan Pokok Sena dan juga Kota Star bagi daerah negeri Kedah, dan ia dijangka akan reda pada pukul 5 petang hari ini. Manakala di lain-lain tempat pula kelihatan hujan berserta ribut petir juga sedang berlaku di kawasan Kuantan, Mekan Rompin dan juga daerah Maran negeri Pahang, termasuklah di kawasan timur negeri Johor iaitu daerah Mersing, Kota Tinggi, Kulai, Segamat dan juga sedikit di daerah Johor Bahru negeri Johor. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula hujan sedikit iaitu renyai-renyai, termasuklah di kawasan Miri dan juga Limbang. Sementara itu di Sabah pula kelihatan hujan iaitu di kawasan pedalaman negeri Terbabit. Ramalan cuaca malam ini pula Met Malaysia menjangkakan hujan berpotensi boleh berlaku di kawasan utara Semenanjung iaitu melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Kedah. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak pula ia lebih terdapat di 1-2 tempat iaitu hujan ini. Ia melibatkan daerah iaitu bahagian Betong, Sarikit, Sibu, pedalaman Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Termasuklah di kawasan pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Saudara, untuk laporan dari Bumi Kenyalang bersama Damia Cassandra Manja, dengan antara laporannya, taska dan tadika swasta di negeri itu perlu mengikut garis panduan perancangan dan penubuhan yang ditetapkan sebelum dibenarkan beroperasi. Damia teruskan dengan laporan penuhnya. Baik, terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Lebih 18.6 juta hektar kawasan hidupan marin di Sarawak berjaya diselamatkan menerusi pelaksanaan projek Tukun Bebola Tiruan yang bermula pada tahun 1998. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Tukun Bebola Tiruan yang dilabuhkan dari Tanjung Datuk hingga ke Kuala Lawas membabitkan jarak 1,000 km disifatkan yang terpanjang di dunia. Saya juga telah difahamkan selepas kita menanamkan Tukun Tiruan ini, penyok, especially the green turtle, telah kembali ke taman negara kita, iaitu seperti Simalajau di Bintulu. Selepas 7 tahun tidak ada pendaratan penyu. Dan juga karang semula jadi di kawasan tersebut telah tumbuh membesar 10 hingga 12 cm dalam 2 tahun.
Datuk Patinggi Abang Johari mintakan demikian kepada media selepas majlis perasmian penanaman tukun berbola tiruan di perairan Muara Tebas, Sebuyau bertempat di JT Kompleks Tun Abang Salahuddin Komtas, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Muara Tebas, Kuching. Sejak 2018 sebanyak 1,200 tukun berbola tiruan dilabuhkan di perairan Muara Tebas, Sebuyau yang merupakan sebahagian daripada projek Bola Reef Sarawak SRBP dengan kos bernilai RM70 juta. Akan sebahagian daripada 1,200 tukun tiruan yang digugurkan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak dan Pembangunan Perhutanan Sarawak SFC yang menggugurkan kira-kira 1,200 untuk program ini, dan secara keseluruhannya sebanyak 17,200 tukun telah digugurkan dari semua pesisir Sarawak, dari Tanjung Datu hingga ke Kuala Lawas. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC juga telah menempatkan sebanyak 600 unit tukun berbola tiruan di perairan pesisir Belawai, Paloh pada 2018. Tahun lalu SFC melabuhkan 600 unit dan 1,200 unit tukun berbola tiruan di perairan Pantai Belawai dan Igan Kemukah, sementara 1,200 unit lagi akan dilabuhkan di perairan Muara Tebas, Sebuyau. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, ekosistem ini penting untuk kelangsungan hidupan marin yang terlindung di bawah Ordinan Pelindungan Hidupan Liar 1998 seperti penyu, ikan lumba-lumba, paus, dugong dan pelbagai spesies lain. Pada masa sama, memberi faedah kepada nelayan pesisir untuk menambah pendapatan selain pelindungan daripada pukat tunda haram. Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-kanak Tadika swasta di negeri ini perlu mengikut garis panduan perancangan dan penubuhan yang ditetapkan sebelum dibenarkan beroperasi. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan lokasi tapak premis perlu diambil kira kerana ia melibatkan keselamatan kanak-kanak. Datuk Seri Fatimah memberitahu pihaknya serius terhadap isu berkaitan kesesuaian lokasi dan premis pengoperasian Taska dan Tadika di negeri ini. Jelas beliau, salah satu peringkat yang penting ialah kelulusan lokasi dan premis oleh Jabatan Tanah dan Survey dalam proses pendaftaran Taska dan Tadika. Ini kerana pihaknya menerima beberapa aduan daripada penduduk di sekitar kawasan Taska dan Tadika yang mengundang gangguan di kawasan perumahan sekitarnya. Nombor 1, land and survey, terutama tentang lokasi, tempat di mana Taska itu dan juga bangunan. Nombor 2 ialah local authority. Kalau ada renovation, dia mesti perlu kelulusan dahulu bangunan tersebut, selamat atau tidak. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching berkaitan isu pendaftaran Taska dan Tadika. Setakat 9 Jun lepas, sebanyak 119 buah Taska berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, manakala Tadika swasta sebanyak 484 buah. Tiada kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sarawak hari ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam pernyataan media memaklumkan jumlah kes positif kekal sebanyak 571 kes. Kenyataan itu turut mendedahkan tiada kes baru dilaporkan sembuh dan discharge dari hospital hari ini. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes yang telah sembuh dan discharge kekal 537 orang atau 94.05%. Manakala sebanyak 17 orang masih menerima rawatan di dalam wad isolasi hospital. Jumlah kematian akibat wabak ini kekal 17 orang. Selain itu, sebanyak 20 pesakit dalam siasatan dilaporkan hari ini dan satu kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Hari ini juga sebanyak 2,080 premis telah dilakukan pemantauan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Antara premis yang diperiksa adalah pasaraya, restoran, kilang, pasar tani dan tempat ibadah. Dalam pada itu, sebanyak 1,684 buah kenderaan telah diperiksa dalam operasi benteng di 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah di negeri ini. Jabatan Penyiaran Sarawak akan mempertingkat keupayaan capaian siaran terutama di kawasan luar bandar bagi memastikan seluruh masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan terkini. Timbalan pengarahnya Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, perancangan terus dilakukan bagi meningkatkan capaian siaran terutama menambah baik keupayaan stesen-stesen pemancar di seluruh negeri.
kita akan mempertingkatkan keupayaan ini kerana kita merasakan bahawa penyampaian maklumat itu adalah penting bagi memastikan bahawa seluruh rakyat mendapat maklumat yang benar dan tepat, dan sesungguhnya ini menepati keupayaan kita di mana RTM adalah merupakan jenama yang paling dipercayai. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melakukan pemantauan di stesen pemancar daerah Kapit. Jelasnya melalui lawatan ini, usaha dan perancangan penambahbaikan dapat diperhalusi, seterusnya memperbaiki kekurangan yang dikenal pasti. Kita berharap ini merupakan langkah pertama untuk kita menambah baik siaran kita khasnya untuk masyarakat pendengar kita yang mengikuti siaran radio RTM Sarawak dan juga RTM Sibu khasnya untuk kawasan tengah. Pemantauan yang bermula dari stesen Sri Aman itu akan dilanjutkan ke setiap stesen pemancar RTM di seluruh Sarawak seperti di Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Zaira di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damia untuk perkongsian berita dari Sarawak. Baik, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA adalah nama yang sinonim dengan gelaran Kedah Negeri Jelapang Padi. Esok, 30 Jun, MADA akan menyambut Jubli Emas penubuhannya. Seiring dengan jasa pertubuhan itu, memajukan pembangunan industri padi negara. Rusiah Abdul Hamid menyingkap usia 50 tahun MADA, pernah berbakti kepada golongan tani di kawasan seluas 100,686 hektar itu. Bagi memastikan pengurusan berjalan lancar, MADA membahagikan kawasannya kepada 4 wilayah, iaitu wilayah 1 Perlis, wilayah 2 Jitra, 3 Pendang dan 4 Kota Sarang Semut. MADA ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu dekri darurat dan selepas itu terus mengerak langkah dengan memperkenalkan penanaman padi 2 kali setahun pada 1975. Menurut pengurus besar MADA Datuk Fauzi Ali, peningkatan pendapatan pesawah dan kadar kemiskinan di kawasan muda kini mengalami penurunan ketara. Dari segi hasil sepanjang 50 tahun sebelum rancangan pengairan muda telah dilaksanakan, pendapatan hasil untuk 1 hektar adalah sekitar 3.37 tan saja satu hektar. Tetapi sehingga kini kita lihat hasil telah meningkat dan hampir mencapai 6 tan purata dalam kawasan muda. Terdapat 4 empangan iaitu empangan muda, Ahning, Beris dan Pedu menyalurkan air ke kawasan sawah di negeri ini. MADA berharap lebih ramai golongan muda menceburi bidang pertanian, khususnya mengerjakan sawah berskala besar dengan teknologi canggih. Penggunaan drone ni dia lebih efisien dan orang kata penggunaan penjimatan masa dia tu. Sebab selalunya kalau dulu kita buat bendang meracun macam kita kata orang tua-tua dulu pakai pump sehari untuk seorang manpower hanya boleh 3 ke 5 galong. Kalau nak dibandingkan dulu sebab saya ni generasi ketiga daripada datuk bapa, betul saya banyak dia punya kemudahan tu berlain lah. Macam dulu tali ayak pun berabut-berabut. Nah sekarang dah buat cantik, MADA pun banyak dah buat pintu tali ayak dengan cantik apa. Pendapatan dulu tu kalau kira dulu dalam solum kalau jumlah duit pun RM800 ya. Hasil bersih kan. Sekarang boleh pergi ke 1,200 atau 1,300. Satu ulung? Ya. Sejumlah usahawan IKS turut dilahirkan di bawah bimbingan MADA. Melalui pakej rangsangan ekonomi, MADA meluluskan peruntukan RM1.2 juta untuk dimanfaatkan 340 usahawan MADA. Online ada, COD ada. Lepas tu kami kebanyakan hantar di kedai-kedai Agrobazar MADA, under MADA semestinya lah kan. Lepas tu dekat kedai-kedai frozen, sekitar Alustar, Negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Sehingga kini MADA membimbing 2,144 usahawan. Rusiah Abdul Hamid untuk berita RTM.
Sambutan orang ramai terhadap pembukaan kembali galeri Skybridge di Menara Tinjau Jambatan Angkat Drawbridge Kuala Terengganu Sabtu lalu menggalakkan. Kira-kira 700 pengunjung mengambil kesempatan hadir ke lokasi ini setelah ditutup kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini masih rendah berbanding 1,500 pengunjung sehari sebelum PKP. Menurut pengurus pemasaran TI Properties Sedia Berhad, Nazaha Samsudin, hingga 31 Ogos depan, galeri Skybridge hanya dibuka pada pukul 10 pagi hingga 5 petang berbanding sebelumnya hingga 10 malam. Sebelum ni kita boleh bagi semaksima yang mungkin lebih kurang dalam dekat 200 orang sekali masuk. Cuma buat masa ni kita terpaksa hadkan di antara 20 hingga 30 orang. Kalau betul-betul ramai, kita lepaskan 30 orang. Jadi antara Sky Terrace ke Sky Terrace, kita ada 2 Sky Terrace kat situ. Yang lantai dia cermin yang boleh nampak ke bawah. Sebelum ni kita boleh bagi 10 orang sekali masuk. Tapi sekali ni kita limitkan 5 orang saja. Pengunjung berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk. Di samping pengunjung perlu menjalani saringan pemeriksaan suhu badan dan mencatat nama sebelum ke kaunter bayaran. Sementara itu, Kerajaan Negeri Terengganu tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana peniaga kecil yang masih berdegil menjalankan perniagaan di kawasan lampu isyarat sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Walaupun tidak diberi kebenaran untuk berniaga di kawasan terbabit, mereka perlu lebih berhati-hati apabila menjalankan perniagaan agar tidak mengganggu keselamatan jalan raya. Negeri Dr. Alias Razak berkata, kelonggaran itu dibuat apabila mengambil kira dari segi kemerosotan ekonomi peniaga kecil berikutan menguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Langkah itu juga sebagai menyahut saranan kerajaan untuk memudah cara kepada peniaga terutama untuk mendapatkan lesen perniagaan. Bagaimanapun, kelonggaran itu bukan bermaksud membiarkan aktiviti perniagaan dijalankan di kawasan lampu isyarat dengan membelakangkan undang-undang. Kata orang PKP ni kita macam pembangun lebih budi bicara. Tapi you kena jaga you punya sendiri punya keselamatan. Kalau berlaku apa-apa, kerajaan tidak bertanggungjawab. Sebab memang dia melanggar akta jalan. GPJ, langgar polis, langgar. Memang salah kalau BT nak keluar lesen, bukan tempat BT bos itu. Itu tempat GPJ, itu tempat PDRM yang jaga. Dan PDRM dan BT takkan keluar benda itu membahayakan. Dr. Alias sebelum itu merasmikan penutupan Hari Alam Sekitar Sedunia di Kuala Terengganu. Baik, cadangan meningkatkan kadar allowance tugasan anggota bomba bantuan sedia dipertimbang Kerajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, perkara mengenainya bakal dibawa ke Kabinet. Mereka ini terdiri daripada masyarakat setempat yang memberikan perkhidmatan dan kita bayar allowance mereka. Hari ini mereka hanya mendapat RM6 1 jam. Ya, biasanya 12 jam mereka bertugas. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan ke Balai Bomba dan Penyelamat Chini di Pekan. 2 individu didenda oleh Mahkamah Magistrate Pasir Mas selepas mengaku salah memindahkan lembu menggunakan lori tanpa permit sah. Kedua-dua tertuduh Abdullah Hadi Ibrahim 36 tahun dan Muhammad Aris Fauzi 34 tahun didenda masing-masing RM1,500 dan RM2,000. Terdahulu, kedua-dua mereka membuat pengakuan salah di hadapan Magistrate Muhammad Yusuf Abdullah. Mengikut pertuduhan, Abdul Hadi yang bekerja sebagai pemandu lori didakwa memindahkan 4 ekor lembu menggunakan motor lori tanpa sebarang dokumen kebenaran bertulis yang sah daripada pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Kelantan atau wakilnya. Manakala Muhammad Aris Fauzi yang bekerja sendiri itu pula didakwa memindahkan 3 ekor lembu. Mereka melakukan kesalahan itu masing-masing di tepi Jalan Jaka dan Jalan Kampung Pohon Buluh daerah Pasir Mas antara 10.30 pagi dan 6.30 pagi 10 Januari lepas. Mereka didakwa di bawah Akta Binatang 1953 Seksyen 36 dalam kurungan 1. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya Jabatan Perkhidmatan Veterina Ibrahim Jusoh. Ini pula di Johor, seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal ditahan 25 Jun lepas selepas dipercayai terbabit sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah sekitar Muar dan Johor Bahru. Anggota berkenaan antara 9 individu yang ditahan dalam 8 serbuan yang dijalankan di sekitar Seri Alam dan Muar.
Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, hasil risikan mendapati sindiket yang mula beroperasi sejak 2017 itu dipercayai menyelurup dadah ke Indonesia dengan menggunakan jalan laut. Pihak Polis Johor masih terus mengesan saki-baki pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang bersekongkol dengan sindiket penyeludupan dadah, tuan. Ini kita tidak ada tolak ansur, tuan. Dan opsi yang terakhir barulah saya akan serahkan untuk tindakan tata tertib, tuan. Saya terbalikkan dia. Turut dirampas 63.23 kg syabu, 14 kg ekstasi, 9.1 kg ganja serta 2 liter ketum. Hasil ujian air kencing mendapati 5 suspek positif metamfetamin, manakala 3 lagi mempunyai rekod jenayah lampau dan seorang dikehendaki atas kesalahan dadah. Kesemua suspek direman hingga 3 Julai depan. Inisiatif Majlis Sukan Negara membenarkan atlet program Road to Tokyo memulakan latihan lebih awal nyata melegakan skuad boccia negara. Biarpun Sukan Paralimpik ditunda ke tahun depan, namun bagi jurulatih Aiman Hafizi Abu Bakar dapat memantau latihan anak-anak buahnya secara lebih dekat. Dalam pada itu, Chiu Wei Lun yang menceriakan kem boccia dengan menempa slot ke Tokyo tahun depan turut menarik nafas lega dapat kembali menjalani latihan seperti biasa. Biarpun tamasya Sukan Paralimpik masih jauh, namun kem latihan ini dapat memastikan beliau masih mampu mengekalkan rentak permainan sebelum ini. Chiu Wei Lun berjaya mendapat tiket secara merit ke Tokyo bagi acara individu BC1 selepas mengutip mata pada 4 kejohanan sepanjang tahun 2019 sekaligus berjaya menduduki ranking ke-11 dunia. Baik, Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM merangka beberapa kejohanan yang boleh dianjurkan tahun ini jika pandemik COVID-19 di Malaysia semakin baik. Jelas pengarah kejurulatihan SRAM, Meja Besara S. Maniam, penganjuran kejohanan ini perlu melepasi 3 kriteria, iaitu mendapat kebenaran kerajaan, pintu masuk sempadan negara dibuka dan cukup penyertaan daripada negara-negara anggota Persekutuan Squash Dunia. Tambah S. Maniam, jika 3 perkara berkenaan berjaya dipenuhi, SRAM bercadang menganjurkan kejohanan skuash kebangsaan pada bulan Oktober, kejohanan skuash berpasukan Asia pada November dan Disember dengan kejohanan dunia berpasukan wanita. If everything goes well and the government gives permission, then we can do the national championships in October. So the national championships will be kind of a build-up for the Asian and the Asian for the world. Kali terakhir Malaysia menganjurkan kejohanan dunia berpasukan wanita adalah pada tahun 1996. Zara, ini ada satu fakta yang saya rasa cukup menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Zara dan juga penonton kita di rumah. Ya. Di mana karikatur dan kartun animasi di Malaysia sudah berada di peringkat yang lebih tinggi dan kini popular di seantero dunia. Betul tu Azam. Contohnya seperti The Kampung Boy, Upin Ipin dan juga kartun kegemaran Azam ni, Bobo Boy. Itu saya paling minat. Betul. Dan walaupun ada sebahagian mereka ni cuma sekadar buat suka-suka ataupun sekadar sampingan saja, tetapi sebenarnya ia sudah sebahagiannya memaparkan perkongsian menarik dengan mesej-mesej yang syarat dan papadat untuk tatapan umum. Ya, untuk itu kita bersama Didi Sumardi Muhammad di Kelantan yang cuba mendekati kecintaan seorang kartunis tanah air terkenal yang telah menghasilkan lebih 1,000 komik serta lukisan, malah ada yang diterbitkan sebelum merdeka. Kita saksikan. Rosidi Simail, 70 tahun atau lebih dikenali dengan nama Rosam, bukan lagi asing bagi peminat karikatur Malaysia. Hasil karya beliau bukan saja terkenal di negara ini, malah sering mendapat tempat di beberapa negara luar seperti Indonesia, Turki, China, Iran dan negara-negara lain. Hampir 50 tahun berkecimpung dalam seni karikatur, kini beliau menubuhkan balai kartun miliknya sendiri yang terletak di Kampung Peringat, Kota Baru, Kelantan.
Balai kartun pertama di Malaysia ini bukan saja mempamerkan lukisan karikatur daripada pelukis terkenal dari Malaysia, malah turut dipamerkan juga hasil karya daripada pelukis karikatur antarabangsa. Ya, kartun ni ada berbagai jenis. Ada kartun yang untuk hiburan semata-mata lah. Bila orang melihat tu hiburan. Jadi saya dah sekarang ni bukan kartun untuk hiburan semata-mata, untuk orang gelak ketawa apa semua, bukan. Kartun saya ini kartun yang bersifat untuk orang berfikir. Kita buat kartun tu untuk orang berfikir tentang isu tertentu yang saya lukis itu. Jadi daripada isu tu orang macam ni rupanya kita kesan atau sesuatu perkara yang kita buat yang tak bagus tu jadi macam ni. Itu yang utama saja. Di samping itu kartun tu, satira tu mesti ada. Satira tu kita jangan tinggal. Tapi dua elemen tu mesti ada. Ada mesej yang kita nak sampaikan. Ada pesan-pesan tertentu yang kita nak sampaikan pada masyarakat. Itu yang penting. Balai Kartun Rossem atau BKR yang terletak di Peringkat Kota Baru Kelantan ini bukan saja memaparkan karya-karya seni daripada kartunis-kartunis tempatan, malah anda juga dapat melihat karya-karya seni daripada pelukis-pelukis dari luar negara. Jadi kepada anda, datanglah ke Balai Kartun Rossem ini untuk sama-sama menyaksikan karya-karya seni terbaik dunia. Haji Didi Sumardi Muhammad, Berita RTM. Baik, saudara, laporan itu mengakhiri Berita Wilayah 29 Jun 2020. Baik, terus patuhi SOP PKPP dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terus setia bersama Berita RTM, maklumat sahih cenamah dipercayai. Assalamualaikum dan salam hormat.